Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Okey, ini kumpulan kami ingin membentangkan tentang tugasan 3 yang diberikan untuk subjek bimbingan dan kaunseling, iaitu satu projek lampangan untuk mengkaji tentang unit bimbingan dan kaunseling di satu sekolah di Negeri Sembilan. Okey, kumpulan kami terdiri daripada Hafizul Izani bin Lutfi Amir, Ibrahim Khalilullah bin Abdul Syukur, Muhammad Hasif bin Khairul Anwar dan Wan Muhammad Hafiz bin Wan Ali. Okay. Seterusnya kita pergi kepada apakah perkhidmatan yang ditawarkan di unit bimbingan dan kaunseling sekolah tersebut. Antara perkhidmatan yang ditawarkan adalah menolong menyelesaikan beberapa masalah ataupun isu seperti murid penting kelas ataupun membantu murid memilih kerjaya, membantu perkembangan pelajar murid, membantu murid yang pendiam, susah bergaul dan sebagainya. Seterusnya, kita pergi kepada keadaan bilik kaunseling. Okey, ini antara dalam slide ni adalah peta keadaan bilik kaunseling. Dapat kita lihat adanya bilik pentadbiran, bilik kaunseling kelompok, bilik kaunseling individu dan juga ruang tamu. Okey, sedikit gambar adalah seperti berikut. Okey, ini antara bilik-bilik yang terdapat di bilik kaunseling. Yang pertama adalah bilik pentadbiran ataupun pengurusan. Yang kedua adalah bilik kaunseling individu. Yang ketiga adalah bilik kaunseling berkelompok. Okay. Seterusnya kita pergi, ini antara keadaan di bilik pengurusan dan pentadbiran, ataupun ini merupakan pejabat bagi kaunselor-kaunselor melakukan kerja-kerja mereka. Seterusnya ni adalah keadaan ataupun gambar di ruang tamu unit bimbingan dan kaunseling. Seterusnya ni adalah keadaan ataupun gambar di bilik kaunseling individu. Ini pula keadaan di bilik kaunseling kelompok. Ini keadaan ketika mana sesi kaunseling berkelompok dijalankan. Mereka akan duduk di dalam bulatan dan kaunselor akan melakukan sesi kaunseling secara beramai-ramai. Okey, ini sedikit video tentang keadaan di bilik kaunseling tersebut. Seterusnya kita pergi kepada butiran bilik kaunseling yang dapat dikongsikan. Okey, antaranya adalah ruang tamu seperti yang dapat kita lihat dalam gambar tadi. Terdapat beberapa maklumat yang ditayangkan, yang dipaparkan, ada kerusi, ada meja dan sebagainya. Seterusnya, keadaan bilik kaunseling kelompok yang dapat kita lihat. Ada kerusi yang disusun secara bulatan yang mana sesi kaunseling tersebut akan dijalankan. Para pelajar yang datang akan duduk dalam keadaan berkelompok ataupun bulatan dan kaunselor akan menjalankan sesi tersebut secara beramai-ramai. Manakala untuk bilik kaunseling individu dapat kita lihat ada satu kerusi dan kaunselor akan mengarahkan murid tersebut duduk di atas kerusi tersebut dan kaunselor akan menjalankan sesi kaunseling. Sekian itu saja, saya akan serahkan kepada kawan saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Hafizul Izani bin Lutfi Amir. Saya akan menyambung pembentangan daripada rakan saya tadi. Bermula dengan carta organisasi unit bimbingan kaunseling SMK Datuk Muhammad Said Nilai. Kita lihat
kita mempunyai 3 orang kaunselor, 3 guru kaunselor yang bernama Puan Asmi binti Mior Abdul Jalil, seterusnya Puan Nur Faliza binti Dagang dan juga Puan Faizatun Nur binti Muhammad Ali. Okey, baik. Seterusnya antara ciri-ciri guru bimbingan dan kaunseling bagi Puan Asmi, hasil daripada pemerhatian kami dapat melihat kemesraan yang ada di dalam dirinya sebagai seorang guru kaunseling, di mana guru kaunseling, bimbingan dan kaunseling yang bersikap mesra menunjukkan keyakinan dan boleh dipercayai. Seterusnya, kejujuran yang boleh menyimpan rahsia klien dan mendapat kepercayaan pelajar, guru dan ibu bapa. Seterusnya, bagi guru bimbingan kaunseling kedua iaitu Puan Fadliza, beliau seorang yang menerima tanpa syarat, iaitu seseorang guru bimbingan dan kaunseling yang menerima diri pelajar yang sebenarnya dan tidak menilai pengalaman lampau pelajar. Seterusnya, beliau bersikap terbuka, seperti menerima bahawa setiap individu mempunyai keunikannya tersendiri dan menghormati perbezaan antara mereka. Seterusnya, bagi guru bimbingan kaunseling yang terakhir iaitu Puan Faizatun, beliau mempunyai sifat empati, iaitu cuba mendengar dan memahami situasi yang dialami oleh orang yang dibimbing dan cuba meletakkan dirinya pada permasalahan yang dihadapi oleh orang yang dibimbing. Beliau juga mempunyai suatu sifat di mana sering memberi sokongan. Sebagai seorang guru kaunseling seharusnya iaitu membantu dari segi sokongan kepada murid. Baik, sekarang kita lihat bagaimana kemahiran kaunseling yang terserlah, iaitu kemahiran membuat konfrontasi yang digunakan oleh kaunselor bagi mengetahui dengan lebih mendalam ruang dalaman klien. Kaunselor menggunakan nada suara yang lembut yang mengambil unsur-unsur mengambil berat supaya mesej yang disampaikan tidak disalah tafsirkan. Ini merupakan kemahiran untuk menunjukkan kepada klien yang huraian tentang dirinya atau satu-satu situasi adalah berbeza dengan pandangan kaunselor. Konfrontasi digunakan apabila klien tidak mahu mengaku sesuatu dan tidak mahu bertindak dan tidak melihat dari suatu sudut yang berlainan. Kemudian, mendengar dengan baik. Kaunselor meluangkan masanya mendengar percakapan klien untuk benar-benar memahami apa yang telah diperkatakan oleh klien. Kaunselor memberikan tumpuan dan pemerhatian yang sepenuhnya untuk mendengar semua percakapan klien tersebut. Selain dari tutur kata, gerak badan ataupun kita sebut body language, klien semasa bercakap juga dilihat dan didengarkan. Sama kerana segala tingkah laku klien itu memainkan peranan yang penting dalam menyampaikan makna sesuatu pengucapannya itu. Seterusnya, kemahiran menyoal. Kaunselor bertanya soalan terbuka iaitu soalan yang tidak memerlukan jawapan yang khusus, manakala soalan tertutup hanya digunakan pada situasi yang sesuai tetapi jarang digunakan supaya klien aktif meluahkan masalahnya. Namun begitu, ada kalanya pertanyaan ataupun soalan langsung tidak mendapat sebarang jawapan. Seterusnya, kemahiran membuat parafrasa, iaitu kaunselor menggunakan kemahiran mengulang ayat klien tanpa mengubah makna asal. Ia bertujuan untuk mendapatkan kepastian dan menyatakan bahawa kaunselor faham dengan apa yang dinyatakan oleh klien. Selain itu, ia juga adalah respon kaunselor setelah mendengar isi dan memerhati tingkah laku klien. Pemahaman kaunselor ini dinyatakan dalam ayat yang agak pendek. Parafrasa melibatkan penggunaan kembali maksud atau ayat klien dalam bentuk yang lain tanpa mengubah makna. Okey, kita lihat seterusnya, kemahiran refleksi perasaan dan emosi. Refleksi emosi juga merujuk kepada refleksi perasaan, iaitu respon kaunselor untuk menggambarkan emosi klien bagi menunjukkan empati kaunselor. Kaunselor merefleksikan keadaan emosi klien ketika sesi kaunseling dan dengan itu mengkomunikasikan penerimaannya terhadap klien. Dengan itu, klien akan merasa dirinya difahami dan seterusnya menjadi lebih terbuka dalam mempersepsikan masalahnya.
Seterusnya, kemahiran mendapat penjelasan. Kaunselor ketika menjalankan sesi kaunseling mudah mendapatkan kenyataan dari klien untuk memberikan kefahaman yang jelas tentang apa masalah yang dihadapi dan apa yang telah dibincangkan. Selain itu, kemahiran membuat interpretasi, iaitu kaunselor menjelaskan semula apa yang telah dibincangkan dan apa isu tersirat yang klien tidak nampak semasa berbincang. Kemudian kemahiran merumus, kaunselor merangkum beberapa idea yang telah dibincang dan perasaan-perasaan yang diluahkan oleh klien supaya klien mendapat kefahaman yang mendalam dan seterusnya menyelesaikan masalah. Baik. Seterusnya, ahli kumpulan kami membuatkan refleksi daripada ciri-ciri kaunselor yang dikaji dan juga refleksi daripada ciri kaunselor yang berkesan. Kita boleh tonton bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Hafizul Izani bin Lutfi Amir, bernombor metrik 2212523. Alhamdulillah, setelah saya laksanakan kajian ini, saya mendapati dan boleh saya refleksikan untuk menjadi seorang guru kaunseling. Guru kaunseling perlulah bersifat ataupun mempunyai ciri-ciri kemesraan. Bila mana guru mempunyai sifat yang mesra, maka murid akan lebih mudah untuk didekati dan murid akan lebih mudah untuk berkongsikan cerita. Seterusnya, guru kaunseling perlu mempunyai sifat kejujuran, iaitu sentiasa menyimpan rahsia-rahsia anak murid dan tidak menyebarkan agar anak-anak murid tidak merasakan suatu keaiban terhadap rakan-rakan mereka. Dan seterusnya, guru kaunseling juga perlulah ada sifat keterbukaan, iaitu tidak mempunyai sifat di dalam diri mereka pilih kasih, tidak memandang kepada perbezaan agama, perkauman dan sebagainya, supaya semua bangsa daripada anak-anak murid, sama ada Melayu, Cina, India, senang untuk datang dan berkongsikan masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Okey, baik, seterusnya. Sebagai refleksi, ciri kaunselor berkesan yang dapat saya simpulkan ialah yang pertama, keterbukaan. Kaunselor seharusnya bersikap hormat di atas kejujuran klien yang meminta pertolongan, menerima hakikat bahawa setiap klien yang datang dan pergi adalah berbeza sifatnya, meyakinkan klien bahawa segala maklumat yang dirahsiakan dan dapat meminta pertolongan dari kaunselor lain yang lebih banyak pengalaman dan kemahiran dalam mengatasi masalah-masalah yang sukar baginya. Ciri yang kedua ialah kemesraan dan sikap ambil berat kaunselor. Kaunselor harus memberitahu klien secara jujur tanpa mengenakan sebarang syarat, menerima klien dengan penuh kerelaan serta mesra untuk memberikan rasa selesa, yakin dan bebas. Bagi menambah kemesraan, semasa klien masuk, kaunselor boleh memegang tangan klien untuk dibawa masuk supaya klien rasa selamat dan selesa. Namun, ia harus dilakukan pada jantina yang sama sahaja. Kemesraan juga perlu dalam keadaan penuh persahabatan dan penuh timbang rasa. Di antara manifestasi melalui senyuman, kontak mata dan non-verbal attending behavior. Sikap ambil berat yang juga lebih kepada emosi, menunjukkan belas kasihan dan ketelunan terhadap kebajikan klien. Ciri yang seterusnya ialah menghormati dan penerimaan tanpa syarat. Kaunselor perlu melayan klien sebagai manusia yang bermaruah dan unik walaupun klien datang dengan cerita yang berbagai-bagai. Secara umumnya, penerimaan dengan melakukan penghayatan yang teliti ke atas diri klien sambil mengambil pelbagai aspek positif klien akan membantu melancarkan sesi kaunseling. Menerima klien seadanya tanpa penghakiman dan nilai, dan juga klien bebas dan akan dihormati. Seterusnya, yang terakhir, cirinya ialah membekalkan maklumat. Kaunselor yang profesional juga seharusnya mampu bertindak sebagai seorang guru dalam hal-hal membekalkan maklumat kepada kliennya. Fenomena ini memudahkan sesi kaunseling dijalankan. Sebagai contoh, kaunselor boleh memberikan cadangan terhadap bidang-bidang
yang boleh diceburi apabila pelajar tingkatan 3 beralih ke tingkatan 4. Sekian sahaja. Terima kasih. Sebagai refleksi, ciri kaunselor yang berkesan yang dapat saya simpulkan adalah kaunselor mestilah mempunyai sifat keterbukaan dalam sesi perhubungan dengan klien. Hal ini demikian kerana ia dapat menggalakkan klien untuk bebas meluaskan pemikiran dan perasaan yang dihadapinya. Dan kaunselor hanya perlu mendedahkan diri klien dalam mencapai pada. Sebagai refleksi, ciri kaunselor yang berkesan yang dapat saya simpulkan adalah kaunselor mestilah mempunyai sifat keterbukaan dalam sesi perhubungan dengan klien. Hal ini demikian kerana ia dapat menggalakkan klien untuk bebas meluaskan pemikiran dan perasaan yang dihadapinya. Dan kaunselor hanya perlu mendedahkan diri klien dalam mencapai pada tahap kefungsian yang diinginkan. So kaunselor juga mestilah mempunyai kebolehan dalam memperkasakan klien itu sendiri. So hubungan ini dapat diwujudkan dengan berasaskan hubungan kepercayaan antara kaunselor dan klien, kolaborasi dan berkongsi tenaga dalam sama-sama menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh klien. So kaunselor juga harus fokus kepada kekuatan dalaman klien itu sendiri dan keyakinan bahawa klien itu mampu memilih kehidupan yang positif. So, di samping itu juga kaunselor juga bertanggungjawab dalam melahirkan idea, memberi leksi ataupun sokongan selaras dengan kehendak klien. So kaunselor juga mestilah bertingkah laku secara etika dengan dapat mengimbangi antara kebajikan klien dan harapan sosial. So namun dalam setiap idea yang dicetuskan oleh kaunselor itu, klien yang bertanggungjawab dalam membuat keputusan yang dipilih olehnya. So kaunselor yang berkesan merupakan seseorang individu yang unik dalam profession menolong orang lain yang menghadapi masalah yang mana memerlukan bantuan. So individu ini mempunyai kekuatan dan keupayaan dalam menarik perhatian orang lain, dalam mempercayainya dan yakin akan dirinya. So saya juga ingin bagi tahu tentang ciri asas yang perlu dimiliki oleh kaunselor. So antara ciri-ciri adalah seperti kepercayaan yang mana kepercayaan kepada setiap individu, iaitu kaunselor harus mempercayai dan tidak mempertikaikan atau membantah apa yang diperkatakan oleh klien. So kalau klien kata A lah jawapan dia. Okey, seterusnya adalah komitmen. Yang mana komitmen kepada nilai kemanusiaan, iaitu kaunselor mestilah mempunyai sifat kemanusiaan serta menunjukkannya kepada klien. Sifat kemanusiaan ini dapat ditunjukkan melalui sikap yang mana mengambil berat terhadap permasalahan yang dihadapi oleh klien itu sendiri serta menumpukan perhatian kepada klien. So yang seterusnya adalah kaunselor itu sendiri haruslah memahami dirinya sendiri dahulu sebelum memahami orang lain ataupun klien. Hal ini kerana ia penting untuk memudahkan kaunselor untuk memahami diri orang lain dalam sesi kaunseling itu. So seterusnya adalah kaunselor mestilah komitmen kepada ataupun terhadap profesional dia. So saya ingin juga berkongsi tentang sifat yang perlu ada pada seseorang kaunselor dalam menjadi seorang kaunselor yang berkesan. So antaranya adalah kaunselor yang berkesan akan menganggap orang lain berkeupayaan dalam menyelesaikan masalah sendiri dan boleh menenangi masalah yang dihadapi. Kaunselor menganggap orang lain boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Hafiz bin Wan Ali, nombor matrik 22122649. Refleksi untuk tugasan ketiga bagi subjek bimbingan dan kaunseling, iaitu satu kajian lapangan yang telah diadakan di unit bimbingan dan kaunseling SMK Datuk Muhammad Said. Apa yang dapat saya lihat adalah sebagai seorang kaunselor, mereka perlu mempunyai kemahiran yang diperlukan dalam sesi kaunseling, ataupun mereka perlu mempersiapkan diri mereka dengan kemahiran-kemahiran asas dalam kaunseling, dan mereka juga perlu menerapkan nilai-nilai murni dalam diri mereka ketika sesi kaunseling dijalankan. Jika dilihat daripada hasil dapatan kajian lapangan yang telah dijalankan, kaunselor
merupakan seorang pendengar yang baik terhadap apa yang diluahkan oleh klien. Kaunselor juga mempunyai kemahiran asas menyoal untuk mendapatkan penjelasan, seterusnya mengetahui dengan lebih lanjut atau lebih mendalam tentang masalah yang dihadapi oleh klien. Kaunselor juga mempunyai kemahiran membuat parafrasa, iaitu mengulangi apa yang telah disampaikan oleh klien tetapi dalam bentuk ayat yang berbeza. Seterusnya, mereka juga mempunyai kemahiran menginterpretasi dan merumuskan apa yang telah disampaikan oleh klien kepada mereka. Semua kemahiran ini, jika dilihat, perlulah ada pada seorang kaunselor. Seterusnya, jika kita melihat kepada aspek nilai murni yang ada pada diri mereka, jika dilihat, mereka menyambut klien yang datang ke unit bimbingan dan kaunseling dengan penuh kemesraan. Seterusnya, apa yang diluahkan oleh klien kepada mereka, mereka terima tanpa syarat. Mereka juga bersikap terbuka terhadap apa yang diluahkan oleh klien tanpa mengira agama dan juga bangsa. Seterusnya, mereka juga mempunyai nilai empati dan memberi sokongan terhadap apa yang telah diluahkan oleh klien. Semua kemahiran dan nilai-nilai murni ini perlulah ada pada seorang kaunselor supaya kaunselor mendapat kepercayaan daripada klien untuk menyelesaikan masalah mereka. Oleh itu, penting untuk seorang kaunselor mempersiapkan diri mereka dengan kemahiran asas yang mencukupi supaya sesi kaunseling yang dijalankan dapat mencapai matlamat yang diharapkan. Dan yang terakhir, segala kemahiran dan nilai murni ini mungkin perlu ada juga pada setiap seorang guru, kerana kadang-kadang murid akan meluahkan segala masalah mereka kepada guru yang mereka percayai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, maka itu sahajalah hasil daripada pembentangan kami terhadap tugasan 3 yang telah diberikan oleh Encik Azim. Semoga kita sama-sama dapat mengambil manfaat daripada video yang dihasilkan dan pembentangan yang telah diberikan. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.